arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Terima kasih kepada Iman Muzakir. Ucapkan terima kasih juga kepada semua kelas 5 saintis pagi ini kerana sudi meluangkan masa untuk masuk kelas matematik tambahan pada 25 bulan hari ini. Saya harap semua masih lagi bersemangat dan insya-Allah pada minggu depan kita akan bersua di sekolah lah insya-Allah. Dan saya tak pasti bergilir kan? Ke tak ada gilir? Bergilir lagi? Masih lagi Gila. bergilir kan? Ya. Sebab saya dengar mungkin tak ada penggiliran sebab dah vaksin. Tapi tak tahulah, kita tengok macam mana kan. Okey, baik. Sekarang ni kita di soalan nombor 5. Okay, saya tak nak lagi buang masa. Nombor 5 adalah soalan berkaitan dengan janjang. Dan dia ada soalan yang bagi saya agak sukar juga untuk jawab sebab dia ada kaitan dengan proof lah. Awak kena proof. Jarang soalan ni keluar tapi uh, saya macam respect juga lah soalan ni sebab dia jarang keluar, tiba-tiba dia ada dan dia soalan yang selalu kita pakai sebenarnya dalam janjang, cuma kita jarang ada soalan yang suruh kita proof untuk rumus ini. Okey, jadi saya mulakan dengan kita tengok soalan diberi suatu janjang aritmetik A tambah A tambah D, A tambah 2D, sampailah dot sampai last kali A tambah N tolak 1D, yang second last N tolak 2D. Sebenarnya kalau third last N tolak 3D, fourth last N tolak 4D. Awak faham tak maksud saya? Maksudnya, awak faham ke Sebab kalau kita tengok ni, saya salin balik lah. Dia lebih kurang, dia macam ni lah. Kat sini saya kata T1 sebenarnya sama dengan A, betul? Betul kan? Ya. Sebutan pertama. T2 adalah A tambah D. T3 adalah A tambah 2D. Dan dia seterusnya sampai kalau T4 A tambah 3D. T5 A tambah 4D. So, faham tak? Sebab itulah kita rumus Tn tu dia jadi, kalau kita dot dia akan jadi Tn sama dengan A tambah apa benda yang awak perasan? Dia berkurang kan? Ni 2 jadi, ni sebenarnya T1 ni sebenarnya tambah kosong D. Tu yang jadi A je tu. Kosong darab D. Faham ah? T2 Faham. tu, T2 ni sebenarnya 1D. Okay, T3 2D. Jadi dia kalau kita tengok pattern nombor tu, kalau dia ke belakang, dia 4 bagi 3 bagi 2 tu, dia buang satu, betul tak? Ya. Dan kalau dari hujung ni jadi N tolak 1, D lah. Sebab tu lah kita punya rumus Tn adalah rumus ni. Faham tak? Jadi dia, dan kalau awak nak tahu, belakang dia lagi kalau ada second last tu, A tambah, ni jadi N tolak 2, D. Macam itulah dia. Dan kalau dia, ni N tolak 1 lah. N tolak 1 jadi N tolak 2D. Okey, jadi dia ke belakang dia jadi macam tu lah. Ke depan jadi A tambah macam tu. Okey, jadi saya harap awak faham. Ni untuk Tn lah. Okey, jadi kita tahu juga bahawa A tambah. Okey, kalau kita ada Sn, kita tahu juga dia mesti A pun, mana boleh Sn dia terus. Kita mula dengan S1 lah kan. Kata saya pakai pen hitam ni. Sekejap. Hitam. Kita katalah S1. S1 ni A je kan? Betul Hasil tambah janjang ni. Yang pertama A ni lah. Hasil tambah yang pertama saja. S2 dia akan jadi apa? A tambah A tambah D, betul tak yang ni? Yang ni Ya. tambah yang ni. So dia akan jadi apa sebenarnya? Dia akan jadi
2, 2A tambah D. 2A tambah D. Okey, kalau S3, A tambah Tambah A A tambah D tambah D. tambah A tambah 2D. Sebenarnya awak boleh tengok kat sini lah. Mana dah pula pergi lah. Yang mana ni? Kat mana ni? Jauh lari lah. Ni kan. Okey, jadi kita boleh tambah ni A tambah D, A tambah 2D. Kalau kita tengok yang ni balik lah kan. A tambah D, A tambah 2D. Jadi tambahlah. Sama kalau kita teruskan, dia akan jadi S4 A tambah A tambah D tambah A tambah 2D tambah A tambah 3D. So, dia akan berterusan lah S4. Tapi kita nak prove apa? Sn. Kita nak prove ni ya. Kita nak prove ni. Sn sama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1 D. Okay. Kita nak prove rumus ni ataupun kita nak kata pembuktian. Kenapa kita pakai rumus ni? Okay. Jadi S4 yang ni tu. Jadi kalau kita buat Sn, kita terus lagi ke bawah, bla 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 sampai ke bawah, dia akan jadi Sn. Kan? Jadi Sn, dia akan jadi A. Kita ambil balik lah yang ni semua ni. Ambil balik semua ni. Ni. Ni tambah ni. Kita balik apa yang dia bagi ni. Tu dia bagi tu. A tambah A tambah D tambah A tambah 2D. Sebab dia N kan. Dia jadi dot sampai banyak lagi. Tak payahlah buat semua kan. Jadi A tambah. Belakang tadi N tolak 2D. Lepas tu tambah last kali. A tambah N tolak 1D. Jadi saya ikut ni je sebenarnya. Awak jangan pening bala. Saya ikut apa yang dia bagi. A tambah N tolak 1D. Jadi saya tambah lah. A tambah AD. A tambah 2D. A tambah. Jadi apa yang dia bagi. Takkan ni okey? Okey je. Okay, tolong raise your hand sekejap. Oh, ramai dah masuk tu. Apa khabar Siti Wadina? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Akil? Oh, ada ke tak itu? Okey, baik cikgu. Apa khabar Fatin? Baik, cikgu. Alright, so ada 2, 4, 6, 7. Okay, saya harap lepas ni meningkat lagi lah. Saya jarang tengok kat Google Meet kan. Bila tengok sekali lah, dia bertambah. Okay, Alhamdulillah. Baik, tadi kan, part ini, kita biar di sini. Lepas tu kita ada satu kaedah yang kita nak buat. Rumus ni adalah kita kena tambah 2 SN tau. Kita tambah ni S1 SN atau satu jujukan A tambah A, D tambah A tambah 2D, bla 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 sampai N tolak 1D. Okay. Jadi, kalau kita perhati tu, A tambah N tolak 2D. Kalau kita pergi belakang dia, third last lah. A tambah N tolak 3D. N tolak 4 je tu lah. Sebab tu dia patah balik sampai A lah last. Okay. Kalau kita nak jadikan dia satu, macam kita nak stop dia, dia akan jadi SN ni kita buat 2 kali. Kita buat SN. Tapi kali ni kita akan tambah dia dari belakang pula. A tambah N tolak 1D. Ambil yang belah belakang ni. Buh kat depan. Dia benda yang sama. Atas tambah bawah sama je. Sebab tapi kita just tak dia terbalik. Dia macam ni lah contoh. Contoh macam ni lah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Okay. Dia mestilah sama dengan ataupun sekejap. Kita buat kat bawah bagi nampak sama macam kita buat ni. Sama, dia mestilah sama dengan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Betul tak? Ya. Sebab dia pergi ikut depan dengan pergi ikut belakang. Dia sama je kan? 1 tambah 2. Jawapan atas dengan jawapan bawah sama. Cuma kita sequence dia terbalik. Daripada mula pergi belakang. Okay, kita tambah nombor dia. Lepas tu daripada belakang tambah ke depan. Tapi kalau kita tambah, jawapan dia akan sama. Betul Ya. Okay, jawapan dia akan sama. Jadi macam itulah. Ini yang saya cuba buat kat sini.
Maknanya, patutnya saya pakai pen warna merah, senang. Sn. Yang satu lagi saya mula dari belakang pula. A tambah N tolak 1D. Okay. Tambah A tambah N tolak 2D. Tambah dot 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 dot. A tambah 2D. Tambah A tambah D. Tambah A. Okey. Jadi apa kita buat sekarang? Kita tambah atas dengan bawah. Atas dengan bawah tu kita tambah. Tadi saya buat atas ke bawah tu kan. Jadi kita tambah. Dia akan jadi. Sini akan jadi 2 SN. Ni tambah mana pen warna biru ni. Ni tambah. Tambah. Dia atas tambah bawah. Yang ni tak boleh kat sini. Dia macam ni. Yang ini kita tambah dengan yang ini. First term tambah dengan first term. First term yang pertama tu tambah dengan first term. Okey. Second term yang ini tambah dengan yang ini. Second term. Okey. Lepas tu dan seterusnya lah. Yang ni tak ada pula kan. Tak ada tak apalah. Tapi kalau kita nak tambah boleh A tambah N tolak 3D. Okey. Jadi kalau kita buat dua ni. Kalau awak perhatikan. Saya tambah yang pertama yang highlight kuning yang pertama ni. Saya akan dapat jawapan ni. Kalau saya tulis sini. Saya buat kat tepi ni lah. Saya buat kat tepi ni A tambah. Yang ni A tambah yang ini. Saya akan dapat A tolak N tolak 1D. Apa? A tambah A tambah N tolak 1D. Dia akan dapat 2A tambah N tolak 1D. Betul Betul Ya. Okey, jadi itu first term lah. So di sinilah 2A tambah N tolak 1D. Okey, second term pula yang highlight warna biru tu. Okey, saya buat kat bawah. Yang ni saya dah settle. Buat kat bawah ni pula. A tambah D tambah A tambah N tolak 2D. Jadi dekat sini saya boleh tambah A dengan A jadi 2A. Tambah N tolak 2D tambah D. Okay, yang ni saya faktorkan 2A tambah yang ni saya faktorkan keluarkan D ya. Keluarkan D. D N tolak 2 tambah 1. Saya faktorkan D kan dapat ni. Betul lah. So 2A tambah. Dapat apa ni 2A tambah D N tolak 2 tambah 1 ni. So dia jadi 2A tambah. Saya kena buat dia macam ni lah. N tolak 1 jugalah. N tolak 1. D saya letak kat belakang. Okey. Dan sebenarnya saya nak beritahu ni je. Awak akan dapat jawapan yang sama. Depan tambah yang hujung tambah yang depan. Dengan second term tambah dengan third last. Second last. Awak tambah. Jawapan dia akan sama. Nampak ni? Jawapan yang kita dapat akan sama lagi. 2A tambah N tolak 1D. Jadi kat sini akan jadi sama. Tambah 2A tambah N tolak 1D. Dan kalau awak buat lagi dan teruskan. Awak akan dapat jawapan 2A tambah N tolak 1D. Contoh kalau awak buat. Yang ketiga apa dia? A tambah 2D. A tambah 2D. Tambah A tambah N tolak 3D. Kalau awak tambah ni. Sama juga faktor-faktor semua awak akan dapat jawapan yang sama. Sama ni juga jawapan dia. Jadi point dia adalah. Apa point dia? Point dia adalah. Bila awak tambah-tambah semua sama. Ini pun sama. Awak akan dapat jawapan yang sama. 2A tambah N tolak 1D. Awak akan dapat yang sama sampai ujung. Jadi point dia adalah awak dapat benda yang sama. Dia menunjukkan bahawa macam ni. Kalau awak tambah
X tambah X tambah X. Apa jadi jawapan dia? 3X, betul? Betul. Ya. Kalau awak tambah infinity sampai N, contoh N. Awak tak tahu sampai berapa X tu. Tapi X lah. Sampai X lah. Tapi kita tak tahu dia bilangan dia N. Tu berapa X sekarang? NL lah, betul tak? Kalau Ya. X tu ada 4, 4X. Kalau X tu ada 5, 5X. Kalau X tu ada 10, 10X. Kalau X tu sampai N, tak tahu bila sampai berapa, tu NX lah. Okey, boleh faham tu? Boleh. Okay, jadi X tu adalah benda yang sama. X, semua benda yang sama. Okay? Kita anggap X tu kat sini. Semua benda yang sama. X. Kita anggap ni, ni. Kan, benda yang sama semua. Kita boleh tulis dia macam ni sebagai N 2A tambah N tolak 1D. Okay, awak faham kenapa saya tulis N? Dah faham dah? Dah. Sebab dia nak menunjukkan Tak ditambah. dia tambah, kita tak tahu berapa banyak lah kan. Macam tadi lah, NX. Macam tu NX, kita tak tahu berapa. Jadi N. Okey, jadi sebab itulah rumus dia akan jadi, sini Sn kekal, tapi 2 dekat sini akan turun bawah. Okey, so jadi Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Okey, boleh? Boleh. Agak complicated lah, tapi tak adalah susah sangat nak faham dia ni sebab benda ada, sebab bagus soalan ni dia bagi. Oleh saya tertekan je, dia bermula lah, pelik-pelik lari ke mana. Mana dia? Ni set, lari jauh kan. Dah terlajak ke apa? Ni. Okey, jadi soalan ni tak susah sangat sebab dia dah bagilah A tambah D apa semua. Kan? Jadi tak adalah orang kata complicated sangat sebab dia dah bagi. Alright, jadi kita pun boleh ikut guna apa yang dia bagi kat sini lah. Alright, jadi soalan seterusnya adalah cari hasil tambah 20 sebutan pertama bagi jaringan aritmetik berikut. Okey, yang ni dia bagi soalan yang ni Okey, so kita ambil yang masing green ni lah. Sebab saya nak pakai ruang ni. Jadi kita tahu ni adalah 20, dia nak hasil tambah 20, the first 20 20 terms lah for following. Okay, so first kali kita dah tentulah kita nak pakai rumus tu yang kita pakai tadi lah. Rumus tu kita pakai, rumus yang kita pakai ni, kita confirm kita nak pakai rumus ni. Saya pakai yang rumus ni. Tentu dia nak S20, kita tulis je lah S20. Sama sekarang ni cuma kita nak kena cari A ni. A dengan D lah. Of course lah. A dengan D. Jadi daripada sini, so A tak ada masalah kot. Apa dia A dia? Log 10K. Okay, log 10. Okay, D dia? Log 10 100K tolak log 10 10K. Yo Betul apa jawapan dia? Apa jawapan dia ni? Kita boleh tulis macam ni. Kalau tolak kita boleh bahagi log 10K. Okay. Kita boleh buat macam ni per K. Faham tak? Faham. Okay, jadi kita boleh potong K dengan K ni. Jadi log 10 10, jadi jawapan dia apa? 1 lah. 1. Okay, good. Jadi kita tahulah sekarang ni A dengan D dia. A ni log 10K, D kita 1. Jadi kita boleh masuk lah kat sini. Tak masalah lah. Okay, jadi kita masuk yang mana merah ni. Okay, saya boleh masuk lah. N ni jadi 20 tadi. Saya balik 20 per 2. 2A ni saya boleh tulis 2A tadi saya log 10K kan. Log 10K tambah N tadi 20 tolak 1, 19. D tadi 1 je. Ialah 1.
Okey. So yang ni jadi 10. Yang ni tulis je balik. Tok. Apa? Dah. Buat apa ni Kembang lah Kembang. Kembang sama ada dia akan jadi 10 kali 2, 20. Tok. Tu. Okey. Tambah 190. Nak buat apa lagi? Sebab soalan dia punya janjang pun lock kan. Jadi ish apa benda ni. Dia sangat lari. Jadi dia punya janjang pun lock. Jadi tak mustahil lah dia punya ni pun lock jugalah. So, boleh kata ni dah jawapan akhir kot. Boleh biarlah ni jawapan akhir. Sebab kita tak suruh cari nilai K pun. Okey, so biar je lah. Inilah jawapan akhir. So, habis soalan nombor 5. Ada soalan tak? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ada soalan tak? Ada. Tak ada. Allahu Akbar, gambar apa Akil letak tu Akil? Oi, ramai dah. Adi, apa khabar Adi? Tak apa cikgu. Okay, Alhamdulillah. Syairah, apa khabar Syairah? Ada ke kat situ Syairah? Seram lah. Aduh, ada Akil buat gambar macam tu. Bazil, apa khabar Bazil? Alhamdulillah sihat cikgu. Alright. Jadi saya boleh harap awak boleh tengoklah terus Yang mana perlu present, yang mana bersedia dengan present, boleh present. Tak bersedia, saya tunjuk lah. Okay, jadi kita saya cuma nak tanya dekat awak satu sebelum saya sambung. Saya nak tanya satu. Ada tak awak apa-apa maklumat tentang sekolah? Nak buka sekolah ni? Maksud cikgu? Maksud saya, awak ada tak senarai nama siapa yang pergi hari Isnin ni, siapa yang tak pergi lagi? Tak ada? Hmm. Tak dengar siapa yang cakap. Awak tak dapat lagi macam sebab kita pergi bergilir kan. Jadi awak ada senarai nama siapa yang pergi minggu depan ni, siapa yang pergi dulu. Awak mesti berebut nak pergi dulu. Dapat lagi. Tak dapat lagi? Tak. Sebab ada bila keluar senarai nama tu, orang tu akan pergi minggu depan. Orang first batch akan pergi, dia awak pecah 2 kelas, pecah 2 kan. Jadi yang nama pertama tu akan pergi dulu. Jadi yang nama tak kena tu kena tunggu lagi seminggu, tak pergi lagi. Betul tak? So jadi dia akan jadi, saya rasa awak semua nak pergi kot. Saya rasa kalau boleh awak nak jadi batch yang pertama pergi, betul tak? Tak tahulah kalau awak tak mau pergi. Kisah mana-mana pun boleh. Kan? Jadi saya sebenarnya mendoakan supaya semua boleh pergi lah. Yang kita doa lah ramai-ramai. Jadi saya senang. Semua boleh pergi lagi senang kan. Okey, baik. Cukup dekat tu. Apa khabar Afiq? Soalan nombor 6 ni siapa Soalan tadi tu Bazril punya soalan saya buat tadi. Soalan nombor 6, Iman. Iman okey Iman? Mana Iman? Iman Muzakir. Tak dengar Iman. Saya tengok tadi Telegram ada dia hantar apa tak tahu. Iman nak present ke nak saya tayang video Iman hantar? Saya tak tahu lah. Cuba bagi tahu. Video ni macam Senang hantar video ni je. Saya takut tak dengar. Orang tak dengar. Dah cakap bahasa Jepun.
Saya buka sikit tadi. Sebab Tak apalah. saya buka sekejap je tadi sebab awak baru hantar tadi kan. Ah. Jadi saya sempat dengar sekejap. Dia cakap Jepun tau. Dia cakap Jepun. Lepas tu saya tak tengok dah. Tapi dia cakap Melayu lepas tu. Lepas tu dia cakap Melayu. Cumanya intro dia tu dia cakap Jepun. Pandai cakap Jepun Tak ada saja. Okey. Apalah, saya tentang macam biasalah. Macam mana? Saya Jap. Saya buka awak punya video jap. Janganlah mengajuk. Tak adalah. Iman. Mana ni Iman? Ni. Boleh ke awak semua nampak ni? Ataupun dengar video ni nanti? Try dulu. Kalau tak boleh, awak kena... Nanti awak tengok kat YouTube lah. Saya upload kat situ je lah. Tapi kalau tak boleh, tengok tanya. Kalau Iman boleh present lah Iman. Sekejap, dia tengah download ni. Sikit lagi. Ni Auni minta maaf pasal apa ni? Ada masalah dengan device. Alright, no problem. Mana Iman tadi? Lambat juga nak download ni. Aduh hai. Sekejap lah. Okey dah, siap dah. Mari kita tengok. Tak tahu awak boleh dengar ke tak? Cuba bagi tahu saya dengar ke tak? Dengar tak? Nihon no kotowaza wa katsute itta. Tak, ada suara ke? Ada suara dia ke? Ada. Koto shotto Memang ada. wa Tak ada. 100% to Tu lah sebab hazeru. saya punya setting ni. Sekejap lah. Jangan kawan ni cakap Jepun, nombor kita tak dengar kan? Okey, sekali lagi. Cuba bagi tahu saya. Dengar ke tak? 最後にあなたはここ Dengar tak? にいます。 Dengar tak? Dia dah cakap ni. Yoshi. Hajimemashite, minasan. Hello. Watashi no name wa Ima desu. Ima no yonde kudasai.
Mazu Mitsuno Jigoro Koto Oharashi Shimashou. Ichi, pada yang sedang bertanya, ini adalah sememangnya video tentang perbincangan Alright, admit. tak dengar. Terima kasih bagi tahu. Nombor 2, perbincangan sekejap lagi akan Tak dengar Oh, saya pun tak dengar sekarang. Tak dengar tadi kan? Okay, tak apalah, tak payahlah. Okay, awak tengok kat YouTube lah. So, macam mana, Iman? Boleh pergi? Tak apalah, saya tahu. Ini je lah. Alright. So, nak pakai apa tu? Tak apa, saya apa ni? Share screen. Saya share screen. Alright, teruskan. Sekejap. So, ini dia. Ni ke? Ni cantik. Okay, soalan 6. Item subjektif respons terhad. Bacaan 6 menunjukkan garis lurus RZ. Okay, kita ada rajah 6. Okay, kita boleh nampak ada graf. Lepas tu dia paksi X dan Y dia special sikit. Dia ada log Y dan log X. Dan sama dia ada garis lurus RZ. Okay, bersama dengan koordinat. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh, okay. Alright, clear. Okay, soalan minta ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, sebelum saya teruskan kepada jawapan, saya nak beritahu sikit tentang rajah 6. Okay, kalau kita tengok rajah 6, maklumat semua dah diberi. Okay, bentuk graf semua ada satu sahaja highlight, iaitu kecerunan graf yang dilukis. Okay, sebenarnya kecerunan graf yang dilukis patutnya dia mendaki bukit. Maksudnya dia positif kecerunan dia. Kalau kita tengokkan kedudukan koordinat pun, Z sepatutnya duduk di atas sebab nilai Y dia lagi tinggi daripada nilai Y R. Okay, jadi sepatutnya dia berbentuk macam graf di bawah ni. Saya buat baru macam ni. Inilah graf bentuk yang betul. Tapi maklumat yang ada semua dalam graf ni adalah betul. Cuma bentuk graf sajalah. Kecerunan, bukan bentuk. Kecerunan graf. Okay, jadi kita terus pada soalan. Jadi soalan nak kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Apa itu Y dalam sebutan X? Y dalam sebutan X maksud dia macam Y sama dengan X tambah 1. Okay, itu contoh ungkapan Y dalam sebutan X. Jadi macam mana kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X daripada maklumat yang semua diberi ni? Okay, kata kunci dalam soalan ni adalah garis lurus. Jadi kalau kita dengan garis lurus, hanya satu saja yang kita perlu fikir, dan dia adalah rumus garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi kan saya kata tadi ada benda yang special pada graf ni, iaitu log. Okay, pada paksi Y dan X dia ada log Y dan log X. Jadi rumus kita ni berdasarkan graf. Jadi bila bila nilai graf tu berubah, kita kena ubah dia. Jadi nilai Y sudah ganti dengan log Y. Jadi kita gantikan samalah dengan log X sekali. Dan kita akan dapat log Y sama dengan M dengan log X tambah C. Okay, ni adalah rumus garis lurus bagi graf log tersebut. Okay, jadi
kita nak cari persamaan Y sama dengan X, bla 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 bla. Tapi macam mana? Okay, kita pecahkan kepada dua bahagian. Satu bahagian yang senang, satu bahagian yang susah sikit. Okay. Macam biasa kita cari keturunan dan pintasan Y dahulu. Okay, langkah 1. Cari keturunan. Macam biasa kita guna rumus keturunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Data ni ada terdapat dalam dalam koordinat Z dan R, kita boleh guna dia. Dan bila kita kira keturunan dia, kita akan dapat 1. Okay? Kita dapat 1. Jadi inilah salah satu bukti bahawa graf yang diberi ni adalah salah. Kerana 1 adalah positif, jadi sepatutnya dia graf mendaki bukit. Okay. Tengok pintasan Y pula. Pintasan Y pun senang juga kerana kita hanya perlu dasarkan graf. Kita tengok graf yang ni lah, yang kalau kita tengok dalam graf ni, kita boleh nampak garis biru dia memotong pintasan Y pada skala 5. Okay, kat tengah-tengah tu antara kurang 10. Jadi kita boleh katakan pintasan Y adalah 5. Okay, jadi kita dah dapat dah M dan C. Dan kita akan dapat ni log Y sama dengan log X tambah 5. Okay. M tu digantikan dengan 1 dan 1 tu pun tak ada apa sangat pun. Jadi kita buanglah. Jadi kita tinggal dengan log Y sama dengan log X tambah 5. Apa nak buat? Okay. Di sini part yang susah sikit. Tapi sebenarnya tak susah pun. Tapi dia melibatkan pemahaman dan bacaan yang banyak lah. Kalau anda tengok, ada pengiraan yang boleh dilakukan. Log. Tak boleh kira apa. Nombor 5 nak tambah dengan apa? Tak boleh dah. Jadi, hanya satu cara sahaja yang kita boleh lakukan untuk meneruskan kerja ni. Kerja ni tak habis lagi sebab kita nak Y sama dengan X. Bla bla bla. Tapi sekarang ni kita ada log. Buang log tu. Tapi, tak boleh potong log sebab keadaan dia tak sesuai. Jadi, kita kena menggunakan hukum logaritma. Okay. Hukum logaritma ada banyak. Tapi yang dalam saya tunjuk ni ada 2 sajalah sebab ni akan kita gunakan. Okay, kita satu ada log X darab dengan log Y sama dengan log X tambah Y. Okay, ni hukum dia. Kalau log anda nampak log di susunan sebelah kiri, boleh tukar kepada belah kanan. Kalau anda yang nampak belah kanan, boleh tukar dia pada belah kiri. Okay. Jadi, kita tengok sekalian yang 2 ni. Okay, yang bawah pula, kita ada A kuasa X sama dengan N. Dan dia juga boleh ditukarkan pada log. Ni log sebenarnya log A tau, bukan log 10. A kecil. Log A kecil, N besar sama dengan X. Dan ini pun sama juga. Kalau daripada atas, kita boleh tukar kepada bawah. Dan daripada bawah, kita tukar kepada atas. Okay. Jadi, boleh baca baliklah hukum log ni. Sebab dia penting juga. Okay. Daripada hukum log ni, kita boleh teruskan perjalanan persamaan ni. Okay, log Y. Apa kita boleh buat? Maksudnya tak boleh buat apa dah sebab dia duduk seorang. Okay, biar dia duduk lonely seorang. Okay, kita tengok pada log X tambah 5. Jadi kalau kita tengok balik tadi, log X tambah Y, dia sama juga dengan log X tambah 5 ni. Jadi kita boleh tukar dia kepada belah kiri. Kenapa nak kena tukar? Tengok dulu. Kita tukar je dulu. Okay, jadi kita tukar log X tambah 5 tu kepada log X darab log 5. Okay. Jadi kita akan dapat ni. Apa nak dibuat sekarang? Kita ada log semua. Adakah kita perlu potong? Kenapa? Sebab kita boleh kecilkan nombor lain. Nombor mana? Log 15. Log 15 tu sebenarnya kita boleh tukarkan kepada nombor bulat. Gunakan hukum logaritma yang kedua yang saya tunjuk ni. Okay.
log 10n kita boleh tukar log A n besar kan ada x. Jadi log 10 5 besar tu kita boleh tukar kepada 10 kuasa 5. Dan kita akan dapatlah log y sama dengan log x darab 10 kuasa 5. Dan kat sini tak boleh buat apa dah. Inilah jalan matinya. Jadi bolehlah kita potong log dia. Dan bila kita potong log dia, kita akan dapat y sama dengan 10 kuasa 5 darab x. Ataupun nak tulis y sama dengan 10,000 x pun boleh. Macam mana pun boleh lah. Tapi kena samalah dengan jawapan dia. Jadi itu sajalah. 10,000 cikgu. ke Iman? 10,000. 10 kuasa 5. Yang 100 lah. Kuasa 5. Ya. Yang 100,000 lah. Oh, 100,000. Silap. 100,000 Ya, kan? 100,000. Okey. Jadi okey. Tak ada apa saya nak komplain kali ni, semua okey. Sebab dia cuma minta ungkapkan y dalam sebutan x, jadi kita bagi last kali final answer tu y dalam sebutan x lah, y 1000 atau 100,000 x ataupun y 10 kuasa 5 x. Okey, mana-mana lah. Okey, mana-mana pun boleh. Jadi saya rasa tak ada apa yang saya tak puas hati, semua okey. Jadi yang kawan-kawan lain okey ke? Okey je. Right, jadi kita teruskan lah. Terima kasih Iman di atas usaha keras awak ni. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 7. Yusri ada? Macam tak ada je. Yusri tak ada, kita teruskan lah. Saya teruskan. Cuma saya nak bagi tahu satu benda, kalaulah ditakdirkan masuk sekolah nanti kita tak ada exam lagi. Belum lagi lah. Minggu pertama tu tak ada, minggu kedua tak ada lagi. Saya minta awak standby dengan presentation lah. Kali ni awak tak boleh lari lah kat sekolah. Boleh Boleh. Boleh cikgu. Alright, just present dekat sekolah. So tak boleh nak lari lah. Maksudnya bukan tak boleh lari apa. Maksudnya kalau tak boleh saya tunjuk juga macam biasa. Macam tu juga, sama je. Cuma ni awak tak boleh lah. Saya macam tak dapat dikesan ke apa, tak ada. Tak boleh lah macam tu. Sekarang ni di sekolah kita nampak terus awak lah. Okay, jadi saya nak pesan siap-siap lah kat awak supaya awak buat persediaan dengan rapi lah. Kalau tidak ada aktiviti lain, okay, NMAT kita akan masih lagi teruskan dengan presentation. Okay, sebab bagi saya presentation ni bagi awak punya self confidence awak lebih baik. Okay, bagi awak punya apa tu keyakinan diri awak bertambah. Jadi saya nak adakan juga presentation. Tapi dalam skala kecil lah, maksudnya awak just prepare soalan awak masing-masing sahaja. Okay, maksudnya awak master soalan masing-masing untuk awak terangkan kepada orang lain. Tapi bukan bermakna orang lain tak buat apa-apa lah. Okay, memang saya suruh master soalan masing-masing. Tapi awak kena buat semua soalan lah. Dia punya ni supaya awak belajar semua soalan. Cuma soalan tertentu dikuasai oleh orang tertentu. Okay, itu maksud dia. Jadi kita belajar sekali bersama-sama. Baik, nombor 7 adalah soalan berkaitan dengan geometri koordinat. Yes, geometri koordinat. Okay, jadi rajah penyelesaian secara lukisan berskala tidak akan diterima. Rajah 7 menunjukkan sebuah segitiga PQS. PQS ke PQR? PQR kan? Okay, cari apa? Koordinat R. Jika persamaan garis lurus QR Y328. Okey, jadi dia nak XY ni lah. Okay, jadi kita ada maklumat sikit yang itu kita ada maklumat apa? Kita ada maklumat tu Y sama dengan 3X tolak 8 tu. Yang Y tu kat mana? QR. Yang ni lah. Kita tulis je lah Okay.
Yang merah yang ini. Y sama dengan 3X tolak 8. Okay, kita ada persamaan iaitu. Tu, macam mana kita nak buat? Apa idea dia? Cikgu, Ya, abang saya nak try explain soalan nombor A ni boleh tak? nombor 7 Cari koordinat R. A je lah sebab B saya tak buat lagi. Buat bagi tahu. Sekejap, saya upload jawapan dekat kelas kit. Alright. Saya buka kelas sikit. Sekejap, saya tak upload lagi. Oh, ya ke? Cepat. Nak upload lah, sekejap. Cikgu boleh tolong present aku? Awak present ke? Skrin awak? Cikgu apa present kan? Okay, sekejap. Saya tengah cari ni soalan awak. Mana? Slide awak nombor apa tu? Nombor 7. Slide 7. Ni Ya. Okay, teruskan. Saya try. Ha. Okay, dia tanya soalan A ni, cari koordinat titik R jika persamaan garis lurus QR ialah Y sama dengan 3X tolak 8. Okay, sekarang ni dia dah kata Q ke R tu, persamaan garis lurus dia Y sama dengan 3X tolak 8. Jadi untuk pengetahuan korang, kalau kita nak cari koordinat titik R ni, kita cari, kita guna formula titik bersilang. Titik bersilang lah tu. Titik bersilang. Persilangan dua anak. Persilangan dua garis lurus tu kan dia R tu kan persilangan dua garis lurus kan. Ya. Yang tu lah R. Okay, kiranya kat sini first kali kita nak cari, kita dah dapat persamaan garis lurus QR tu. Kita cari pula apa persamaan garis lurus P ke R. Okay, untuk cari persamaan garis lurus PR ni, first kali kita kena cari kecerunan dia. Kita tahu hasil darab kecerunan persamaan garis lurus PR dengan QR sama dengan -1. Jadi kat sini, ataupun kalau nak buat cara mudah dia, kita tukar tanda terbalikkan. Kiranya kat sini, kecerunan garis lurus QR kita dah tahu 3 kan sebab 3X. Kalau kita nak cari kecerunan garis lurus PR, kita just tukar tanda, kiranya asal dia positif, kita tukar jadi negatif. Terbalikkan tu asalnya 3/1, kita terbalikkan dia jadi 1/3. So kita dapat dia punya kecerunan untuk garis lurus PR lah. Untuk kita cari C dia, kita gantikan apa yang ada dekat garis lurus PR. Sekarang ni kita tak ada koordinat R lagi sebab kita nak cari. Dia bagi kat kita koordinat P. Jadi kita masukkan je koordinat P tu dalam persamaan garis lurus PR. Kita gantikan nilai Y sama dengan 4, nilai X sama dengan -1. Kita selesaikan, so kita akan dapat C dia sama dengan 11/3. Okay, 11/3 ni kita masukkan balik dalam persamaan garis lurus PR. So kita akan dapat persamaan garis lurus PR ni Y sama dengan -1/3X tambah 11/3. Okay, dah sampai kat sini. Sekarang ni kita dapat dua persamaan garis lurus kan. Persamaan pertama Y sama dengan 3X tolak 8. Persamaan kedua pula Y sama dengan -1/3X tambah 8. Okay, kita dapat tengok dalam persamaan garis lurus ni, dua-dua ni nilai Y tau. So kita boleh katakan persamaan 3X tolak 8 sama dengan -1/3X tambah 11/3. Okay, dah sampai dekat situ. Kat sinilah kita nak cari nilai X dia berapa. Sebab bila kita buat macam ni, kita akan dapat berapa nilai X untuk titik bersilang iaitu R tu lah. Okay, kita selesaikan. So kita akan dapat nilai X ni sama dengan 7/2.
Okay, bila kita dah dapat nilai X ni sama dengan 7/2, kat sini kita sebab R ni dia ada dekat dua garis lurus tau. Garis lurus PR pun ya, garis lurus QR pun ya. Jadi kat sini ikut sekati korang lah nak masuk dekat persamaan garis lurus yang mana satu, sama ada Y sama dengan 3X tolak 8 ataupun Y sama dengan negatif 1/3X tambah 11/3. Macam kat sini saya tengok lagi senang kalau kita ganti dalam persamaan garis lurus yang dia dah bagi awal tadi, iaitu garis lurus QR. Bila kita so kita masukkan je nilai X sama dengan 7/2 dalam persamaan garis lurus QR, iaitu Y sama dengan 3X tolak 8. So kita selesaikan je, kita akan dapat Y dia sama dengan 5/2. Jadi kat sini kita tahulah koordinat R ni sama dengan 7/2 untuk dia punya X dan 5/2 untuk dia punya Y. Okay, rasanya tu je kot. Okey. Terbaik. Okay, jadi tak ada apa nak komplain. Terbaik sangat. Jadi saya harap dengan penerangan awak ni sebenarnya memberikan impak kepada kawan. Sebenarnya dia berimpak pada diri awak lah. Okay? Sebenarnya bila awak menerangkan ni, sebenarnya kita melatih diri untuk ingat dan juga insyaAllah dia akan lekat lah dalam pemikiran awak bagaimana nak selesaikan. Sebab tu kita minta student present. Bila dia present, kita bukan nampak sebagai awak mengajar orang lain tau. So kita sebenarnya kita tengok apa manfaat pada diri awak. Okey, jadi saya nampak dengan penerangan Aida ni sebenarnya dia dia nampak seolah-olah nak membantu kawan tapi sebenarnya dia sedang membina keyakinan diri dia dan juga soalan ni. Sebenarnya sama siapa-siapa pun. Okey, bila awak ajar orang lain, awak yang akan dapat manfaat. Okey, jadi sebenarnya kita harap semua orang dapat manfaat lah. Okey, jadi terima kasih kepada Aida. Soalan B memang Aida tak boleh buat lah. Ke tak buat lagi? Okay, yang ni saya buat waktu Iman present tadi. So Oh, saya ya tak ke? dapat buat lagi soalan B. Okay, alright. Soalan B senang je kan. Tapi saya tahu awak boleh buat pun. Tapi sebab awak tak buat lagi, tak apalah. Saya tunjuk lah ya. Ini pun soalan Yusri kan. Jadi, ada siapa-siapa orang lain nak present? Tak ada eh? Soalan luas segitiga ni kita guna rumus je. Okey, sebab awak dah dapat X, Y tadi. Awak dah dapat nilai Y ni awak dah dapat tadi. 7/2 dengan apa? 5/2 eh? 5/2. Hasil daripada pengiraan Aida Nabila tadi. 7/2 dan 5/2. Jadi kita boleh je menggunakan rumus luas segitiga dalam apa tu? Rumus ni memang ada. Jadi kita just boleh pakailah soalan B ni. Kita boleh pakailah setengah. Senang je. Awak ambil je titik mana-mana. Awak katalah awak start dengan yang ini. Negatif 1, 4. Lepas tu awak ambil titik kedua. 5, 7. Awak ambil titik yang seterusnya tu. 7, 2, 5, 2. 7, 2, 5/2. Tapi jangan lupa patah balik tutup dengan negatif 1, 4. Okay, tak kisah awak start mana pun. Awak start 5, 7 pun boleh. Awak start 7/2 dengan 5/2 pun boleh. Asalkan awak tutup balik dengan nombor yang awak start. Okay. Tapi buat dia berpusing lah. Jangan dia ceramah buat pusing. Awak pilih pusing. Lepas tu macam biasa lah. Kita darab dia secara macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Saya harap awak ingat lagi lah. Ni kita tempat dulu. Saya harap awak masih boleh catch up lah. Ingat balik dan ada buat ulang kaji lah. Darab ni dapat negatif 7. 5 kali 5/2 dapat berapa? 25/2. Tambah 7/2 darab 4 dapat 2 darab 4 apa? 14. 4 bagi 2 14 14. Ya. Okey 14. Kalau kurangkan sikit. Tolak yang ini pula. Yang ini pula ni. So awak akan dapat saya besarkan sini. So 4 kali 5 20. Kali 7 49. Tambah dengan 5/2 kali negatif 1 dapat negatif lah. 5/2. Negatif. Okay, so awak boleh tutup balik. So selesaikanlah pakai kalkulator lah. Senang lah ni. Pakai kalkulator je. Tengah.
tekan kalkulator ni awak dapat dapat 45/2. Okay, sebab tu kita ada modulus sebab dia jadi positif lah. Last kali so awak tekan kalkulator ni awak akan dapat 45/4 lah. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, kawan-kawan yang lain macam mana ni? Okey ke tak okey ni? Tolong raise your hand. Raise your hand. Tanda awak okey. Oh, ramai dah. Aziratul, apa khabar Aziratul? Baik. Okay, yang lain semua saya dah bertegur siapa dah. Okay, baik. Sekarang ni, kita tengok soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni Afiq Syahir. So, Afiq Syahir tak ada ke? Ada ke tak ada? Rasa macam tak ada. Tak ada kan? Tak ada kan? Elek pucik kan? Alright, tak ada. Kita teruskan lah. So ada volunteer. So, siapa nak present ada tak ada? Yang dah buat ke apa ke? Tak ada eh? Okay, baik. Nombor 8. Rajah 8 menunjukkan sebuah segitiga OAC. AC. Beri bahawa OA, saya tulis lah kat situ lah. OA, buat tanda sikit. 4x tolak 19y. 4x tolak 19y. OB 36x. Tambah y. Dan OC 52x tambah 2y. Okay. Biar kot. Bagi soalan dia, ungkapkan AB dan AC. Ungkapkan AB dan AC kat sebelah ni lah. Okay, saya buat yang pertama dulu, AB. Soalan yang AB. Okay, jadi AB kita nampak kat sini. A pergi B. Jadi macam mana A boleh pergi B lagi? Dia beritahu saya sekejap. AO, AOOB. OB. Okay, jadi dia ada tadi OA, dia bagi AO. Jadi dia bagi yang ada kita ada kat sini, apa tu? AO. Yang kita ada, macam mana nak cakap? Yang kita dapat ataupun dia bagi adalah OA. Okay, yang kita nak pakai AO. Jadi macam mana? Boleh apa tu? Negatif 4x tambah 19y. Ya, kita just negatifkan dia. So, negatif 4x tambah 19y tambah OB. OB ada kat situ. Just salin saja. 2y. So, saya cuma nak bagi tahu awak, it's better awak tulis benda ni Ni. Ada pelajar dia tak tulis benda ni, dia tulis benda ni. Terus. Okay? Dia tulis benda ni dulu. Apa kesan dia tulis tak tulis, dia senang je. Saya bagi tahu. Kalau awak tak tulis ni, okay, awak tak tulis ni, awak tulis terus yang ini. Satu je. Kalau betul tak ada masalah lah. Kita anggap AOOB awak tu betul lah. Okay. Tapi kalau salah, kalau awak tersilap kat sini, kan, awak akan masih boleh dapat markah kat bahagian ni. Kadang-kadang skema kata ada setengah skema yang menunjukkan AO dan OB ni dia dapat markah dah. Awak faham maksud saya? Awak faham maksud saya? Maksudnya, kalau awak tulis tu, mungkin awak dapat markah di sini. Kalau awak salah, ni cerita kalau awak salah. Kata awak salah kat sini, tapi awak masih boleh dapat markah di sini. Okay, sebab awak ikut dia punya vektor punya hukum vektor tu. Okay. Tapi kalau betul tak masalah lah. Betul awak dianggap betul lah sebab awak ikut laluan betul. Sebab tu awak dapat vektor yang betul kan. Itu cuma just tip lah. Okay.
Sebab ada banyak juga keadaan pelajar salah di bahagian ni. Tapi masih dapat markah di bahagian menulis vektor tu. Sebab dia ada markah tu, menulis vektor dengan betul. Alright, jadi yang ni kalau kita selesaikan, kita dapat apa? 22X tolak 12Y. 36 tolak 4 dapat 32. 32 eh? 32X tambah 26Y. Tambah 26Y. Okey, betul lah tu. 19 tambah 7 ada 26. Okey, selesai. So, kita tengok B pula ataupun B tak. AC. AC pula. So, AC awak nak lalu mana? AC. AOOC. Balik. AO plus OC. Ya. So, AO tambah OC. Jadi, AO tadi, kita dah ada AO tadi yang atas tu kita pakai. Negatif 4X tambah 19Y. Negatif 4X tambah 19Y tambah dengan OC 52X tambah 20Y. Okay, yang ni macam soalan ni, soalan markah free lah. Saya anggap lah. Saya harap awak boleh buat lah. Okay, markah free yang ni. Jadi, negatif 4X dengan 52 dapat apa tu? 48X tambah 39Y. 48X. Dah tambah. 39. Okay, right. Selesai dah bahagian A ni. Maknanya saya bagi tahu tadi, ini adalah markah yang sepatutnya awak dapat lah. Didapatkan penuh, markah penuh yang ni. Okey, B. Seterusnya nisbah AB, AC. Macam mana buat ni Nisbah AB. Seterusnya. Banding. Kat mana? Oh, satu line. Okey, saya pernah beritahu dulu. Kalau satu AB dan BC adalah satu garis, segaris, selari, segaris, boleh buat macam mana? Kita boleh ambil je balik AB, AC ni. Kita boleh tulis dalam bentuk rumus lah. Bentuk rumus vektor lah. Iaitu A. Awak boleh tulis balik AB sama dengan K, AC. Boleh faham tu? Boleh. Kenapa ada K? Sebab dia selari. Segaris. Selari dan segaris sama lah. Boleh. Boleh pakai rumus ni. Selari dan segaris. Okay. Dan kita ambil lah yang kita tahu tadi. AB kita dah kira kan. Dia bagi dah itu. AB kita dah kira. AC pun kita dah kira. Kan? AB dah kira. AC pun ada. Maksudnya ada kat sini. Kita boleh pakai balik je. AB dengan AC. Jadi kita boleh tulis balik. Mana dia? Sudah. Jadi AB tadi berapa? 32X tolak 12Y. Tambah 6Y kan? Sama dengan K. AC kita ada 48X. Tambah 39Y. Okay, jadi sebenarnya kita nak dapatkan nisbah tu, kita kena cari nilai K lah. Okay, betul Ya. Dapatkan nilai K. Maknanya awak boleh just bandingkan lah ni dengan yang ini. Okay, awak boleh letak macam ni lah. Saya boleh letak macam ni. K sama dengan ambil 48 X dengan X lah. 48 Bagi 32. bukan. Sebab 48 turun bawah kan? 32 lah. 32 bagi 48. Ya. 32 per 48. Dia sebenarnya awak X ni awak boleh tulis lah, tapi dia akan potong lah. Okay, ni untuk X je. So awak akan dapat berapa ni? 2/3. 2/3 Ya. 8 tu. Ya. Kecilkan lagi 2/3. Okay, kalau kita teruskan lagi, kalau awak buat kat belah satu lagi yang Y pun boleh, awak akan dapat yang sama juga. Awak akan dapat 39. Bukan 39. 26 lah kan? 26 bahagi dengan 39. Jadi K awak akan dapat 2/3 lah. 13 kan? Ya. 2/3. So sama lah awak akan dapat. Sama. Itulah nisbah dia 2/3 ni. Bukan. Ni pecahan dia. Okey, nisbah dia kena tulis macam ni. Kita tulis macam ni. Kita tulis balik apa yang kita ada tadi. Kita ada yang kat sini ni. Yang ada kita kat sini tadi kan. Kita tulis balik. Kita tulis AB
A kita tadi 2/3 D. Okay, kita tulis balik. Lepas tu kita selesai ni pergi sana, ni darab sana dia akan jadi 3AB 2AC. Lepas tu awak bagi jadi 3/2 jadi AC per AB. Okay. Jadi kita nampak dah nisbah dia tu. AC tu sama ataupun nisbah AB. Yang mana nisbah dia 3 AB AC. Dah pula. AC berapa? AC 3. AC 3 AB AB 2. AB 2 nisbah 3. tak dia nak yang mana? Dia nak AB. Dia nak AB AC. Ya. Kita tulis balik lah tu. Ikut dia nak lah. Dia nak AB nisbah AC kan. Dia nak yang ni yang dia nak. So, Ya, kita 2 ikutlah nisbah 3. 2 nisbah 3. Ni yang dia nak. Ikut nisbah yang dia nak lah. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay. Tarik nafas aja. Ada orang nak present nak lepas ni. Afiq Osman. Ada ke? Mana Afiq Osman ni? Lalu Afiq Osman tak mengecewakan. Afiq Osman okey ke? Dia dah mengoh ni. There you go. Boleh present tak? Nama 8 ke? Soalan 9. 9 eh? Bukan Salah ke saya? Saya rasa saya punya 8 tak? 8 yang saya buat sekarang ni ke? Haa. Oh ya ke? Saya silap lah. Saya tulis silap. Nombor 9 sepatutnya siapa? Akil. Akil. Itulah gambar baring kat situ. Memang baring yang tunggu. Tak apa. Saya teruskan je lah. Relax lah Afiq. Afiq buat nombor 8. Jawapan yang dapat ni sama tak macam ni? Ada kat kelas kit ke sana. Sama macam ni lah jawapan? Ada kat kelas kit. Awak tak beritahu. Awak yang buat kan senang. Saya dah sakit tekak dah. Tak apa. Ish, asyik hilang je. Aduh, yang mana? Senang benar. Soalan nombor apa ni? Kita apa? Oh, set dulu. Okey, tak apalah kita buat lah. Saya teruskan sebuah taman berbentuk segitiga mempunyai panjang sisinya 130 meter, 90 meter. Kita lukis sikit. Lagi nak buat. Oh, pula tak lukis. Satu 30, 90, 50. Buat logik sikit. 130, 90. Kita nak buat 50. Jauh je lah kan. Bukan dia nak betul-betul skala pun. 130, 90, 50. Macam tak logik kan. Tapi tak apalah. Pemilik taman itu iaitu Nurul ingin memasang pagar dawai di sekeliling taman itu dan akan menanam rumput jenis mutiara di seluruh kawasan taman. Berapakah luas rumput yang perlu Nurul tanam? Cari kos pemasangan. Yang ni dia suruh cari apa ni, luas ke? Yelah, luas rumput kan. Luas dengan perimeter kan. So kita cari luas dulu lah. Berapakah luas rumput ni dulu? Berapakah luas rumput yang perlu Nurul tanam?
Cari kos pemasangan pagar dawai. Sehari kita cari dia punya perimeter darab dengan duit dia tu 4 meter untuk dia tolak pula 4 meter tu untuk pagar. Okey 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 okey. Darab je dalam RM25 lagi. Ya, abang nampak kan? Senang kan? Tu cari luas. Macam mana kita kira luas ni? Segitiga ni. Tambah semua bahagi 2. Tambah semua bagi dua tu nak kira apa? Oh, ni rumus Heron Ya. Sekejap saja. Rumus Heron. 130 tambah 90 tambah 50 per 2. So, awak dapat berapa? 135. 5. Guna rumus Heron tu macam ni. Apa tak lupa dah. 135 ni darab dengan 135 tolak 130. tolak setiap tu lah. Setiap Tak, 135 tolak pagar tu. 90 darab dengan 135 tolak 50. Apa tulis? 5. 5 tolak 5. So, ni semua dia punya pagar dia tu lah. Tu, tekan kalkulator dapat jawapan tu lah ni. 1606.82. 06.8. Alright. Okay, good. Maknanya kita dah dapat dia punya luas rumput. Jadi ni adalah luas meter ke apa ni? Meter Meter kan? Meter square. So ni luas rumput lah. Luas. Okay, jadi sekarang ni dia kata dekat kita cari kos pemasangan pagar sekiranya pagar itu perlu ditinggalkan ruangan kosong selebar 4 meter untuk pemasangan pintu masuk. Okay, jadi dawai yang dibeli adalah pagar. Okay, jadi kita carilah panjang tu semua lah, senang je kan. Tolak je lah. Tolak je lah 4 kan. Jadi awak ambil 130. Tambah semua tolak 4 betul darab. Ni macam ni kan. Ada dah panjang dia. Berapa jawapan ni? 130 tambah 90 tambah 50 tolak 4. Berapa? Tekan. Tak bunyinya. 266. 266. Kita kali dengan RM25 lah. Sebab dia kata kan. Dapat Per meter. RM6,650. RM6,650 ni RM lah. Alright, siap lah. Okay Okay lah. Okay. Jangan soalan ni. Tapi dia punya ayat tu banyak. Allahu Akbar. Lari lagi. 1, 2, 3. Ni. Ni siapa Boleh tak siapa-siapa nak present? Saya. Siapa? Akil. Oh, Akil. Okay, betul lah Akil. Okay, so Akil nak present, boleh? Kita jago. Saya nak present saya punya kelas sikit. Alright. Nak awak present ke saya present? Saya kot. Alright. Okay, sekejap. Oh, ambil kau. 10. Okay. Okay. Sekejap Ni present terakhir lah ni Lepas ni habis lah kot. Pukul 10 lah ni. Cepat sikit. Okay. Nampak kan? Ya, nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kepada rakan-rakan sekalian, saya present soalan pukul 10. Kita tengok soalan. Raja 10 menunjukkan satu bulatan yang berpusat D dan segitiga. Okay. DAZI. Okay. DAZI. Okay. ZI ialah tangent kepada bulatan di titik I. Okay. Ini adalah rajah dia lah. Kita nampak kat sini. Bulatan. Titik ke sini. Dan dia cakap tadi. Okay. ZI adalah tangent kepada bulatan di titik I. Okay. Ini.
Okay, soalan dia, diberi bahawa panjang ZI ni ialah 20 cm di conteng ni. Hitung luas kawasan Blore. Okay, macam yang kita tahu, dia apa formula yang pokok pangkalnya, vitalnya di situ ialah A sama dengan 1/2 R square theta. Okay, itu dia punya ni lah. And then kita tengok balik kat sini, saya conteng kat sini pula. Kita guna tan lah. So toa apa benda O tu. Apa dah? Apa dia? Apa yang aku toa tu? Lupa lah. Opposite lah. Adjacent. Ya Allah, opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So kita guna yang tu lah, sir. Ni dia punya penyelesaian tan theta. Okay, kita ambil apa opposite dia 10 over dengan ni. Apa dia punya adjacent 20. Lepas tu dia sama dengan 63.43 kalau kita tekan calculator, and then dalam segi radian dia 1.1072. Okay, ni ADR, dia punya luas. Kita nak cari 1/2 kali 10 kuasa 2 darab dengan 2.0348. So ini untuk ADR lah, luas ADI. Ni ADI. You see here? Yes. 1/2 times 10 square times 1.1072. So this is for ADI. Okay, for ZDI here, ZDI, the triangle here. So this basic 1/2 times 10 times 20. So how do we get the shaded region area? So the first thing we have to calculate here. Ya, cakap Melayu lah, okay. Kita sum up lah, kita tolak. Okay, kita tengok kat sini. Apa yang perlu ditolak? Okay, ni luas ADI ni yang separuh bulatan ni tolak dengan segitiga ZDI. So kita dapat apa ADI punya luas, okay, 101.74 tolak dengan tambah 100 tolak dengan 55.36. So kita akan dapat 100 tolak 55.36 ni jumlah dia 44.64. So 101.74 tambah dengan 44.64. So kita akan dapat luas kawasan Blore yang ADR dengan ZAI ni kita akan dapat 146.38 cm square. Saya nak tulis. Okay, send. Datang ni. Okay, sekejap. Andu je. Okay. Sentimeter square. So dia punya final answer ni. Okey dah jawapan ni. Jawapan awak okey. Cuma dari segi organize lah. Organize jawapan. Supaya pemeriksa faham apa yang awak ni, contoh dekat bahagian awak 44.64 tu agak mengelirukan sebab tu sebenarnya jawapan dia. Betul. Jadi itulah organize sikit lah dari segi jawapan. Patutnya kat bawah ni dia ada satu lagi ni. Yang ni tolak dengan yang ni tambah dengan ni lah. Patutnya awak buat bawah tu awak buat 101.74 tambah dengan 44.64. Betul. Itu je lah. Terima kasih, Cikgu. Okay, alright. Terima kasih kepada Akil yang sangat menempati masa, tinggal tepat-tepat masa kat sini 9.59. Okey, jadi tinggal seminit untuk saya mengucapkan ataupun nak bergambar ke. Nak tengok gambar tak hari ni? Wah, serabai ni tu. Serabai tak apalah. Okey, jadi InsyaAllah pada hari Jumaat ni akan merupakan kelas online kita untuk kita habiskan lah. InsyaAllah kita akan habiskan apa yang ada untuk kertas
set 1 kertas 3 ni kita habiskan insya-Allah, dan kita akan kalau boleh kita masuk sekolah nanti dengan set 3 kertas 2 lah. Okey. Kita pun minggu ni baru nak meeting dari segi apa program nak buat. InsyaAllah saya akan sampaikan apa saja maklumat yang saya dapat kepada awak, sebab saya juga nak awak bersedia dengan apa yang perancangan yang sekolah buat. Okey. Jadi saya ingat setakat tu untuk kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sekejap saya nak nampak kepala Akil seorang pula dah. Sekejap. Aduh. Alright, baru nampak. Okay, jadi ucapkan terima kasihlah kepada yang ada hari ni tu, pun ramai dah keluar dah ni. Okay, jadi okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Aida, Akil, Aliana, Afiq, Aziratul, Fatin, Iman Muzakir, Bazif, Fatihah, dan juga tadi ramai tadi. Okay, mungkin dah terkeluar. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Terima kasih, cikgu. cikgu. Okay, Terima kasih, cikgu. alright. Cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, alright. Bye-bye. Bye-bye. Aida okay, Aida? Okey je. Tu dengar cerita nak kena buat projek lain pula tu, okey ke tak? Saya tolak. Tolak? Nak cakap apa? Tak adalah. Dia asalnya nak budak-budak Kempro hari tu. Lepas tu ada orang tu dia dah buat team sendiri. Saya macam lantar dia, saya malas ambil tahu. Itu boleh cakap macam tu Tak, sebab orang-orang lain tu dah buat team sendiri. Takkan saya nak tergigih pula kan. Saya macam Oh, biar dia dah buat team sendiri. okey, Itu lah. okey, okey. Alright. Tak apa, fokus dengan exam je lah. Fokus dengan trial dan juga SPM je lah. Buat masa sekarang ni. Iya. Okay. Okey, bye. Cikgu Assalamualaikum. jangan follow chat saya kat Telegram. Apa dia? Jangan follow chat saya kat Telegram. Palau tu apa? Jangan sin saya. Sin saya? Cikgu sin saya kat Telegram. Sin tu apa? Ya Allah. Mana nak explain? Cikgu tak reply chat. Oh, tak reply. Ada reply ke? Ada hantar kat saya. Nanti saya check. Kadang-kadang tu saya lupa. Saya dah baca, saya lupa balik nak balik. Macam tu kadang-kadang. Tak apa. Okay. Okay, Bye. nanti saya tengok balik. Iman tidur. Tak apalah. Bye-bye. Okay, bye.